أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Sidang jamaah, sidang penonton yang dirahmati Allah, syukur Alhamdulillah pada malam ini, pada hari Ahad, malam Isnin, dan esok kita masih lagi bercuti bagi pelajar sekolah, cuti sekolah, dan ibu ayah mungkin ada esok yang mulakan tugas bekerja. Tetapi rata-rata pada pemikiran saya, mungkin ramai ibu ayah yang mengambil cuti pada esok hari kerana untuk menghantar anak balik ke asrama, mudah-mudahan. Jadi sebelum itu, malam ini jom sama-sama kita dalam program kuliah online Tadabbur Al-Quran di bawah kelolaan Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan, Fasa 2A. Tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Malam ini kita bersiaran selepas Isyak. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita semua. Jadi untuk itu, jom bersama-sama dengan saya kita membuka terlebih dahulu ruang perkongsian ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat sama-sama para jemaah dan penonton sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, sidang penonton, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Allah memberikan kita ruang dan peluang yang terbaik untuk kita bersama-sama bertemu dalam ruang alam maya ini, dalam perkongsian ilmu. Jadi mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar Allah menambahkan rahmat dan barakahnya yang sangat banyak kepada kita semua yang menonton video ini, yang menonton online ini, yang menonton video live ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, sedang penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi dengan para jemaah sekalian berkaitan tentang kisah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim mungkin secara umum, iaitu kisah yang berkaitan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud. Mungkin sedang penonton para jemaah muslimin dan muslimat sekalian pernah dengar kisah ini, ataupun masih confused ataupun ingat-ingat lupa dan sebagainya. Tak apa, kita ulang kaji sama-sama. Para jemaah yang belum dengar, kita dengar sama-sama. Dan jangan lupa kongsikan video ini, sharekan pada rakan-rakan yang lain agar kita juga mendapat manfaat dan barakahnya. Sebab kita mengajak ramai orang untuk berada dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Baik. Dalam Al-Quran, Allah membawa kisah Ashabul Ukhdud ini tidak seperti kisah-kisah yang lain.
Tidak seperti kisah Ashabul Kahfi yang Allah datangkan satu surah berkaitan tentang Al-Kahfi dan satu penceritaan yang panjang berkaitan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Ukhdud Allah tidak datangkan seperti mana kisah Fir'aun ataupun kisah Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain. Tetapi kisah Ashabul Ukhdud Allah hanya datangkan sekitar 5 ke 6 ayat sahaja berkaitan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Dan kita lihat di mana tuan-tuan para jemaah sekalian, tuan-tuan boleh lihat dalam Al-Quran. Kita buka Al-Quran, jom sama-sama tuan-tuan. Kisah Ashabul Ukhdud ini duduknya pada juzuk yang ke-30. Pada juzuk yang ke-30 ataupun ramai di kalangan kita menggelarkan dengan juzuk Amma. Sebab dia bermula dengan surah An-Naba. Amma yatasaalun. Itu nama juzuk Amma. Tetapi kisah Ashabul Ukhdud bukan surah An-Naba pun. Dia berada pada juzuk yang ke-30. Kena clear. Kisah Ashabul Ukhdud ini berada dalam juzuk yang ke-30. Dan bila mana kita perhatikan juzuk 30 ini, dia turun dalam proses, dalam orang kata dalam fasa yang kedua dakwah Nabi SAW. Dakwah yang kedua, fasa kedua ni bagaimana? Baik, fasa yang pertama berlaku ada secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Kan? Nabi itu fasa yang pertama, Nabi berdakwah pada umat sahabat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam kan. Di situ Nabi berdakwah, menyebarkan Islam dan sebagainya. Fasa yang pertama. Dan selesai itu bila dapat perintah untuk fasa yang kedua. Baginda Nabi SAW berdakwah secara jahriyah. Dan pada fasa yang kedua inilah banyak sekali diturunkan surah-surah yang berada dalam juzuk yang ke-30. Kerana bila kita lihat secara umum, cara lambangnya, fokus juzuk Amma ini berkaitan tentang tauhid. Tentang tauhid dan juga taqwiyah. Tentang hari kiamat. Tauhid dan juga tentang yaumil kiamah. Berkaitan tentang hari kiamat. Tauhid artinya akidah. Akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berkaitan tentang hari kiamat. Okey. Walaupun surah kisah Ashabul Ukhdud ini Allah datangkan dalam surah mana? Teka. Ada nak teka ke? Para jemaah sekalian dan penonton sekalian, yang selalu baca Quran dah khatam, sekali bagi peluang dalam 5 saat. Ada yang nak cuba ke? Nak type di ruang komen ke? Kisah Ashabul Ukhdud ini berada di surah mana? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saat dah. Okey, baik. Kisah Ashabul Ukhdud ini, tuan-tuan para jemaah sidang penonton sekalian, Allah rakamkan dalam surah Al-Buruj. Dalam surah ke-85, iaitu surah Al-Buruj. Boleh lihat dalam Al-Quran. Allah rakamkan kisah Ashabul Ukhdud ini dalam surah ke-85, iaitu surah Al-Buruj. Al-Buruj artinya apa? Gugusan bintang. Jadi orang kata, apa kena-mengena pula Ustaz gugusan bintang dengan kisah Ashabul Ukhdud ni Ustaz? Okey, tak apa, kita lihat isi intipati surah Al-Buruj ni sikit. Baik. Surah Al-Buruj ni tuan-tuan, surah yang diturunkan dalam tertibul wahyunya, surah yang ke-27 diturunkan. Dan diawali dengan qasam, yakni sumpah. Was-samaa'i dzatil buruj. Allah bersumpah demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang. Allah mulakan dengan sumpah, persaksian kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, yakni hari yaumil qiyamah. Wa syahidin wa mashhud. Okey, ada siapa pendapat kata hari ini hari bila? Hari yang berlakunya kisah Ashabul Ukhdud ini. Kisah yang berlakunya Ashabul Ukhdud ini. Dan yang ketiga, wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan, yang disaksikan. Apa yang berlaku di sini? Okey. Maksud yang keempat tu,
Qutila ashabul ukhdud. Allah terus lompat. Berkaitan tentang apa? Qutila ashabul ukhdud. Binasilah, kata Allah. Qutila. Binasalah. Ataupun hancurlah, ataupun terbunuhlah semuanya, kata Allah. Siapa dia? Ashabul ukhdud. Orang-orang yang, ukhdud ni apa? Parit. Jadi orang-orang yang menggali parit. Orang-orang yang membuat parit. Jadi apa yang berlaku pada kisah ini, tuan-tuan? Sebab ayat ini yang keempat, bermulalah kisah Al-Hudud sampailah ayat yang ke-9. Allah terangkan dengan bersumpah mula-mula dengan sumpah demi langit yang ada bunga bintang dan sebagainya. Tiba-tiba terus masuk part klimaks saja. Qutila ashabul ukhdud, itu klimaksnya. Maksudnya dari segi hujung ceritanya. Kata Allah, binasalah, terbunuhlah, hancurlah ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Jadi timbul persoalan dalam diri kita, apa cerita sebenarnya ni? Dalam Al-Quran diterangkan, tuan-tuan lihat, ayat yang kelima tu, an-nari dhatil waqud. Parit tadi, an-nar, dinyalakan api padanya, yang punya kayu bakar, dinyalakan api. Dah digalikan parit tu pula dinyalakan api, tuan-tuan. Dinyalakan api. Kenapa tujuan menyalakan api tersebut? Izhum 'alaiha qu'ud. Dan keliling parit tu ada orang-orang pula, ada orang yang berada di sekitarnya menyaksikan di situ. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nampak ayat tu? Ayat yang ke-8, 7. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin syuhud. Sedang mereka yang menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin. Jadi pun kita terfikir, agak-agaknya orang mukmin kot yang jatuh dalam tu kot dan sebagainya. Ni pengawal. Okey. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka menyaksikan orang-orang mukmin itu hanya kerana orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Terpuji. Jadi tuan-tuan, artinya kita dapat bayangan sikitlah kat sini. Bayangan yang mengatakan bahawa ashabul ukhdud ini orang yang membina parit tersebut, yang menggali parit tersebut, dan mereka nyalakan api dalam parit tersebut dan dicampakkan orang yang beriman dalam tu. Tetapi apa kisah yang berlaku sebenarnya? Okey, jom kita belajar sesuatu, tuan-tuan. Dalam Al-Quran, kisah ashabul ukhdud saya terangkan tadi tidak dinyatakan secara lengkap seperti cerita Ashabul Kahfi dan cerita yang lain sebenarnya. Kerana apa? Kerana di sini ada penjelasan, ada penceritaan tentang kisah ini di mana? Dalam hadis Nabi SAW. Hadis ni dekat mana? Ya Allah, tuan-tuan, hadis ni cakap sangat panjang, tuan-tuan. Hadis yang menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud ni sangat panjang, tuan-tuan. Hadis yang berada pada riwayat Imam Muslim, iaitu nombor hadis 3005. Nombor hadis 3005. Di situ ada hadis yang berkaitan tentang kisah Ashabul Ukhdud ni yang sangat panjang, tuan-tuan. Dan hadis ni pula, tuan-tuan, adalah riwayat daripada seorang sahabat, seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Siapa, tuan-tuan? Sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Tentang kisah Ashabul Ukhdud ini, tuan-tuan lihat dalam hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 3005. Hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Siapa Suhaib ini? Suhaib ini seorang sahabat yang berada di kalangan hamba. Seorang sahabat Nabi yang tarafnya seorang hamba lah. Hamba maksudnya bukan golongan yang bangsawan besar, tapi golongan yang bawahan. Seorang yang golongan yang hamba. Baik. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Yang berlaku adalah, tuan-tuan, kisah Ashabul Ukhdud ini dia datang dalam bentuk di mana bentuk tasliyah dan juga bentuk taqwiyah untuk memberikan satu semangat dan satu motivasi kepada pengikut-pengikut Nabi SAW, pada orang-orang yang beriman pada ketika itu, yang mereka menerima tentangan, mereka menerima
ancaman daripada musyrikin Mekah. Tetapi ketika itu baginda Nabi SAW menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud ini, yang di mana kisah mereka ini lagi dahsyat daripada yang mereka terima daripada tentangan sekarang. Artinya keadaan sahabat-sahabat Nabi, pengikut-pengikut Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi yang menerima tentangan, kencaman daripada musyrikin Mekah tidaklah sehebat mana dibandingkan dengan kisah yang berlaku pada Ashabul Ukhdud ini. Okey, apa yang berlaku tuan-tuan? Baik. Saya pendekkan cerita, tak nak cerita lagi daripada kisah hadis Nabi tadi. Saya ceritakan di sini keadaan berlaku. Kisah Ashabul Ukhdud ini tuan-tuan mengikut dalam sejarah. Mengikut dalam Imam Ibn Ishaq menyatakan bahawa Ashabul Ukhdud ini adalah iaitu orang-orang yang menggali parit, iaitu yang berada di sebuah tempat yang bernama Najran. Najran ini pada peringkat awalnya berada di Yaman, tuan-tuan. Berada di Yaman. Dan sekarang Najran menjadi sebuah bandar besar, sebuah bandar yang terletak dalam kerajaan Arab Saudi, dan dia berada dekat dengan persimpangan ke Yaman. Pada peringkat kisah ni berlaku berada di Najran, Yaman. Tapi bila lepas pensempadanan semula, dikira dengan kedudukan sebagainya, dan sekarang Najran ini berada dalam wilayah Arab Saudi dan berdekatan dengan persimpangan nak ke Yaman. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kisah yang berlaku ini adalah berlaku di Najran. Dan bila tuan-tuan hari ini pergi ke Mekah dan Madinah, Najran pada hari ini tuan-tuan sangat terkenal sebagai tempat perdagangan kain, kain yang sangat hebat. Bahkan kain Kaabah ataupun kiswah Kaabah itu pun dibuat di Najran. Tempat yang sangat hebat. Tetapi sebelum nama Najran ini, dia lebih dikenali dengan nama Al-Ukhdud, iaitu mengambil kisah daripada kisah Al-Ukhdud ini. Kisah penggali parit ini dipanggil sebagai kisah Al-Ukhdud. Okey, baik. Dan apa yang berlaku tuan-tuan bila zaman ini berlaku? Kisah Ashabul Ukhdud ini para ulama, para mufassirin menyatakan bahawa dia berada selepas Nabi Isa AS diangkat ke langit. Dan sebelum lahirnya baginda Nabi SAW. Antara waktu itulah tuan-tuan. Jarak di antara baginda Nabi ke-25 dengan Nabi ke-24, iaitu Nabi Isa AS, sahih riwayat kata makan masa 500 tahun. Ada kata 600 tahun. Ada kata 700 tahun. Jadi fatrah yang berlaku pada Ashabul Ukhdud ini di antara itulah. Sama juga dengan kisah Ashabul Kahfi pun berada pada sekitar itu. Wallahu a'lam. Mana dulu tuan-tuan? Ashabul Kahfi dulu ke? Ashabul Ukhdud dulu ke? Wallahu a'lam tuan-tuan. Okey, dalam Quran tak dinyatakan. Cuma tuan-tuan ambil iktibar. Sebab kisah ini baginda Nabi SAW terangkan secara detail dalam hadis tadi. Di mana? Boleh rujuk dalam hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 3005. Okey, baik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kita lihat. Sampaikan Allah sebut dalam Quran, Qutila Ashabul Ukhdud. Menunjukkan betapa marahnya Allah kepada Ashabul Ukhdud ini. Sebab Allah kata, Qutila. Orang kata binasilah, orang kata pergi mampus lah. Kan istilah zaman sekarang, pergi mampus lah. Sampaikan Allah menggunakan kalimah Qutila Ashabul Ukhdud. Maka telah binasalah kata Allah, telah mampuslah kata Allah golongan mereka yang menggali parit. Agak-agak kita tuan-tuan, kenapa Allah marah sangat pada golongan mereka yang gali parit ini? Sebab apa yang berlakunya? Okey, yang berlaku tuan-tuan adalah dalam hadis Nabi, qala Suhaib Ar-Rumi. Telah berkata Suhaib Ar-Rumi, katanya pada zaman dahulu Nabi pernah berbicara kepada kami, kata Suhaib Ar-Rumi, telah berkata Nabi SAW, pada zaman dahulu, saya baca terjemahan lah tuan-tuan, saya tak terangkan detail dari segi matan hadis tuan-tuan. Okey. Kata Suhaib Ar-Rumi, baginda Nabi SAW pernah menyatakan kepada kami,
pernah bercerita kepada kami berkaitan tentang zaman dahulu ada seorang raja yang asalnya Nasrani. Agama Nasrani lah tuan-tuan. Tetapi disebabkan kerajaan maupun kekuasaan yang dia ada, dia telah murtad. Dan dia murtad pula tuan-tuan, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Itulah yang berlaku tuan-tuan. Jadi dia mengaku sebagai Tuhan. Okey. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, apa berlaku pada raja ini tuan-tuan? Raja ini dia mengaku sebab dia hebat tuan-tuan. Dia mengaku hebat macam kisah Firaun lah tuan-tuan. Kita kongsi dengan tuan-tuan, bila mana Allah uji sesuatu manusia itu dengan kehebatan, dengan kekuasaan yang dia ada, kadang-kadang menyebabkan manusia ini leka, menyebabkan manusia ini berbangga diri, sedangkan semua ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dengan raja Nasara ini tuan-tuan. Dalam setengah pendapat kata Imam Ibnu Ishaq, raja ini dipanggil sebagai Zu Nuwas. Raja ini dipanggil sebagai Zu Nuwas. Nama raja ni lah. Dia asalnya beragama Nasara, tapi dah murtad dan dia mengaku Tuhan. Okey. Sama seperti berlaku pada Firaun. Cuma tuan-tuan, raja ni tuan-tuan, dia ada orang sihir. Zaman-zaman dahulu tuan-tuan, yang membantu kerajaan, membantu seorang raja ni mentadbir adanya ahli sihir. Apa fungsi dia tuan-tuan? Ahli sihir ni fungsi dia tuan-tuan, lihatlah tuan-tuan. Sebagai orang kata apa, orang kuat kepada raja, seseorang raja tersebut. Konon-kononnya raja ni hebat lah tuan-tuan. Jadi sihir ni, dia ada amalan dia. Dia ada, orang kata apa, ada di segi amalan, ada kuasa dia tuan-tuan. Konon-kononnya. Dan kuasa tu dapat menyokong kekuasaan raja ni tadi. Jadi, dan hari ke hari tuan-tuan, maklumlah, usia tahun bertambah tahun dan sebagainya, yang menyebabkan ahli sihir ni semakin tua tuan-tuan, semakin tua. Lalu raja pun bertanya kepada ahli sihir, sebab ada dua cerita di sini. Raja pun tanya, wahai tukang sihirku, dia kata, engkau tu dah semakin tua dah. Dan aku risau, takut-takut bila engkau mati nanti, tak ada siapa yang dapat mewarisi akan kepakaran kau. Tak ada siapa yang dapat mewarisi akan kehebatan ilmu sihir kau. Dia kata. Jadi aku risau sangat, siapa nak ganti ni? Sebab kau semakin tua dah. Lalu ahli sihir dia pun cakap, dia kata, wahai raja, dia kata, jangan risau. Kau carikan aku seorang anak muda yang untuk aku wariskan ilmu sihir ini kepada dia. Untuk aku wariskan, untuk nanti bila aku mati, senang dah ada waris ilmu tu, mudahlah nanti sebagainya. Lalu raja pun membuat arahan kepada tentera-tentera je, pada rakyat dia, untuk dicari seorang anak muda yang bukan anak muda biasa je. Kata sihir tadi, carilah anak muda yang cerdas akal fikirannya, yang di segi kepakaran otak dia mungkin dapat tangkap cepat dan sebagainya. Sebab maklumlah ahli sihir ni tuan-tuan, kalau kita sekarang ni panggil ahli silap mata ni yang silap memandang tuan-tuan. Tapi ahli sihir ni dia berdasarkan tentang kadang-kadang main dengan jin tuan-tuan. Jadi dia agak-agak memang di segi ilmu tu orang kata kangkaling-kaling lah tuan-tuan. Kangkaling-kaling lah. Jadi ada riwayat menyatakan bahawa raja mengadakan pertandingan untuk mencari pemuda yang sangat pandai ni. Riwayat yang kedua pula kata raja dikerahkan tentera-tentera ni, dan dia pergilah setiap madrasah, sekolah dan sebagainya untuk mencari seorang anak muda gulam yang cerdas akal fikirannya, yang genius. Yang genius tu penting tuan-tuan. Tak handsome tak apa tuan-tuan, tapi genius. Kan? Okay? Biar tak handsome tapi pandai ngaji. Itu penting tuan-tuan. Okay, baik. Dan apa yang berlaku tuan-tuan? Nak mencari anak muda yang otaknya cerdas, yang mudah untuk diajarkan bab sihir ini. Lalu dipendekkan cerita tuan-tuan, mereka pun dapat. Mungkin sebab dari pertandingan tu ada menang dan sebagainya, atau kecil kita jumpa dapat. Dan pemuda tersebut tuan-tuan, kata Imam bin Ishaq, namanya Abdullah bin Thamir. Nama pemuda tersebut adalah Abdullah bin Thamir. Budak yang diajar untuk jadi orang kata jadi
perintis lah, ataupun protege. Protege tu mentor kan. Mentor, protege lah sebagai anak untuk diajarkan pada ilmu sihir tersebut. Lalu Raja Zunawas ni pun setujulah. Dia kata, okey, dah jumpa dah budak ni. Lalu dia ambil budak ni tadi sebagai anak angkat di istana lah, anak angkat untuk diajarkan tentang bab sihir ni. Okey. Dan di situ pada peringkat awal tuan-tuan, ada riwayat mengatakan ahli sihir ni nak ambil, ahli sihir ataupun raja ni nak ambil Abdullah bin Samir ni untuk tinggal di istana. Tetapi Abdullah bin Samir ni dia kata dia ada ibu dan ayah dari keluarga dia yang untuk dia jaga. Jadi dia kata, tak apalah, aku boleh datang hari-hari. Datang hari-hari untuk belajar bab sihir ini dengan tukang sihir yang tua ni lah. Okey. Dan tuan-tuan, pada hari pertama perjalanan dia, rumah dia dengan istana ni jauh tuan-tuan, jauh. Ada setengah pendapat kata makan masa lah sampai orang kata apa, dalam perjalanan tu mungkin sekitar 1 jam dan sebagainya lah. Jauh perjalanan dia. Dan pada hari pertama tuan-tuan, Abdullah bin Samir ni bersemangat tuan-tuan. Maklumlah, orang kata dapat tawaran daripada raja, dapat jadi anak angkat pada raja, dan nak dibagi pula dengan belajar ilmu sihir. Dan dibayangkan, kalaulah dia kata aku dapat jadi ahli silap mata, jadi sihir ni baik ni, mungkin aku tinggal kat istana. Macam cerita Nujum Pak Belalang lah tuan-tuan. Kan Nujum Pak Belalang kan? Bagaimana kehidupan Pak Belalang tu pada peringkat awal tuan-tuan, dengan rumah kayu dan sebagainya. Tiba-tiba jadi pula ahli nujum negara tuan-tuan. Ahli nujum negara. Terus rumahnya tu jadi batu tuan-tuan. Jadi batu. Pakaian pun berubah tuan-tuan. Mahal. Taraf istana lah tuan-tuan. Jadi Abdullah bin Samir pun pada peringkat awal dah terbayang-bayang. Dia kata, ya Allah, bestnya dia kata. Ya Allah, dia terbayang-bayang. Dia kata, ini kalau aku jadi ahli sihir raja ni nanti, mungkin aku kaya lah, dia kata. Rumah bertukar dan sebagainya. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Hari pertama tu dia semangat. Dan bila semangat nak pergi tu tuan-tuan, dalam perjalanan daripada rumah nak ke istana Raja Zunawas ni tadi tuan-tuan, nak belajar sihir ni, dan perjalanan tu di tengah-tengah tu tuan-tuan ada sebuah gua sebenarnya. Dia lalu gua. Dan bila sampai lalu tempat kawasan hampir ke gua tuan-tuan, dia terdengar satu suara, satu rintihan. Riwayat mengatakan bahawa dia doa. Doa yang dipanjatkan oleh seorang rahib, seorang pendeta. Seorang pendeta yang beriman kepada Nabi Isa AS. Seorang pendeta yang beriman kepada Nabi Isa AS. Pendeta tu diberi nama sebagai Allah Muhammad Fimiyun. Kata Imam Ishaq, pendeta tu namanya Fimiyun. Dah kali pertama dia pergi tu tuan-tuan, dia dengar di dalam jalan tu dengar rintihan daripada rintihan daripada pendeta ni tadi. Pendeta ni tuan-tuan, dia baca kitab Injil tuan-tuan. Bukankah kitab Injil diturunkan untuk Nabi Isa AS kan? Jadi dia pengikut Nabi Isa, dia baca kitab Injil tu. Kitab Injil daripada siapa tuan-tuan? Kitab Injil juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila pendeta tu baca, rahib tu baca, dia baca. Jadi Abdullah bin Samir ni dengar, dia kata, ya Allah, sedapnya. Ni siapa dia punya rintihan ni, dia kata. Dia terbayang-bayang tuan-tuan, dia dengar. Sampailah dibawa dia ke depan pintu gua tersebut tuan-tuan. Sampai kat depan pintu gua tu dia dengar, dia teringat, aku ni sebenarnya nak pergi ke istana, nak pergi belajar ilmu sihir. Kenapa aku berada kat sini? Jadi dia pun teringat, dia pun tak apa, dia patah balik. Dan dia cepat-cepat dia jalan sampai ke istana tuan-tuan. Sampai ke istana, okey. Dan dia pun jumpa dengan ahli sihir tu dan dimulakan pembelajaran dengan ahli sihir tersebut. Okey. Lalu tuan-tuan, sebelum nak mulakan pembelajaran hari pertama tu, dia tanya pada tukang sihir. Dia kata, wahai Tok Guru Sihir, dia kata, tadi dalam perjalanan, aku terdengar satu suara. Dan suara tu pula aku dengar sangat sedap dan dia memuji seorang Tuhan, dia kata. Memuji nama-nama Tuhan. Jadi dia tanya, ada ke Tuhan selain daripada Tuhan kau dan Raja tu, dia kata. Sebab dia tahu penduduk kampung tu Tuhannya adalah Raja Zunawas tadi. Jadi bila Abdullah bin Samir ni, pemuda tadi, dia datang nak ke istana, dia dengar bisikan daripada gua tadi, dia kata, macam lain pula, dia kata. Macam ada Tuhan lain. Tu dia tanya pada ahli sihir tu,
ada ke Tuhan selain daripada Tuhan kau dan juga raja tu, dia kata. Tuhan yang kau sembah raja tu. Jadi ahli sihir ni kata, abaikan benda tu. Abaikan, tak payah dengar benda tu, tak payah dengar benda tu. Sekarang ni, Tuhan kau, Tuhan aku adalah raja kita. Dia kata, dah jom belajar. Jadi dekat situ tuan-tuan, bila mana dia belajar tu, dia tak fokus. Sebab dia masih teringat-ingatkan rintihan daripada pendeta tadi, yang rahib tadi, yang bacakan kitab Injil tu. Dia terdengar dia tu tak fokus. Lalu ahli nujum tu pun, ahli sihir tu pun marah. Dia kata, kenapa kau macam tak fokus ni? Dia kata, aku tak boleh fokus. Dia kata, tak apa, aku nak balik. Dia kata. Jadi hari pertama ni dia balik. Dia balik. Baru belajar sikit, tak fokus, dia balik. Okey. Besok datang hari kedua. Bila hari kedua tuan-tuan, semangat dia lain dah. Hari pertama dia semangat nak pergi belajar sihir tu. Tapi dia terdengar bisikan kat gua tadi. Tapi hari yang kedua, dia pergi bersemangat sebab apa? Dia nak tahu apa sebenarnya yang berada dekat dalam gua tu. Suara tu datang suara daripada siapa? Tu hari kedua datang. Walaupun niat dia nak pergi ke belajar ahli sihir, nak pergi belajar sihir dekat ahli sihir kat istana tu. Tapi hari kedua, dia bersungguh-sungguh nak tahu siapakah suara tu milik siapa. Dalam gua tadi. Okey, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia pun pergilah perjalanan dan sampai dia dengar suara tu, masih ada rintihan dan sebagainya. Dia pun dengar habis tu gua dan dia masuk dalam gua tu. Sampai masuk dalam gua tu tuan-tuan, dia ternampak seorang lelaki, seorang pendeta sedang tadah tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyebut ya Allah dan sebagainya. Dia dengar dan dia pun dengar sampailah pendeta tu selesai doa. Pendeta pun tengok terkejut. Dia kata, engkau siapa? Dia kata, engkau siapa ni? Dia kata, aku dah Abdullah bin Samir. Aku daripada kampung sekian-sekian dan aku nak ke istana untuk belajar ilmu sihir. Tetapi aku terdengar bacaan kau, aku terdengar rintihan kau lagi sedap, dia kata. Sampaikan hati aku tertanya-tanya. Apa yang kau baca tu? Tanya. Dan adakah ada Tuhan selain daripada Tuhan Raja? Sebab dia tahu. Orang kampung tu, penduduk kampung tu, dia tahu. Raja mereka adalah raja yang ke istana tu. Tuhan mereka adalah raja istana tu, Zunawas tu. Jadi Abdullah bin Samir ni, dia tanya pendeta tadi, ada ke Tuhan lain selain daripada raja? Lalu pendeta tu cakap apa? Dia kata, ya, ada. Sesungguhnya, Allah adalah Tuhan aku, Tuhan kamu dan Tuhan kepada raja tu. Kata pendeta tadi. Dia kata apa? Ya, sesungguhnya Allah adalah Tuhan aku, Tuhan kamu dan Tuhan kepada raja yang dekat, yang kamu suka, raja yang dekat istana tu lah, kata pendeta ni tadi. Lalu dia pun kata, dia tu pun tercengang. Kata, okey, kalau macam tu, kau ajarkan akulah apa, macam mana nak beriman, macam mana nak beriman kepada Allah ni, dia kata. Lalu pendeta ni pun ajar dia. Okey. Bila ajar hari pertama, ajar dia tuan-tuan, dia pun selesai. Kata, tak apalah, stop hari ni, aku nak pergi istana. Okey. Dia pun pergi istana belajar. Okey. Hari kedua ni tuan-tuan, dia lambat. Tapi tak kisahlah tuan-tuan. Maklumlah lambat sebagainya. Saya tak marah sangat. Masuk hari ketiga, keempat tuan-tuan, sebelum dia nak pergi ke istana, dia akan singgah di gua tu dulu. Apa yang dia buat? Dia belajar ilmu agama, tauhid kepada Allah SWT dengan pendeta tadi, dengan rahib tadi. Okey. Dan menyebabkan hari-hari ni dia datang lambat ke istana. Katalah sepatutnya belajar pukul 9 tuan-tuan, tapi dia lambat sejam, kadang-kadang sejam setengah. Jadi lama-lama ahli sihir ni marah lah. Dia marah, dia kata, engkau ni kenapa? Dia kata, nak belajar tapi datang lambat. Dia kena marah, kena belasah dan sebagainya. Lalu dia mengadulah kepada, bila dah berlaku macam tuan-tuan, al-sihir ni, Abdullah bin Samir ni, dia balik tu, dia mengadulah dekat pendeta tadi. Pendeta dia kata, wahai pendeta, dia kata, aku sejak datang belajar kat sini, hari-hari aku kena marah dengan ahli sihir dia tadi. Dia bantai aku, dia belasah aku. Dia kata, kenapa datang lambat? Lalu pendeta ni, dia bagi nasihat. Dia kata macam ni lah, dia kata, nanti kalau katalah ahli sihir tanya, kenapa kau datang lambat, kau beritahu ahli keluarga aku tahan aku, sebab ada urusan yang untuk aku selesaikan di rumah, baru dapat datang ke tempat kau. Okey. Dan kalau kau balik ke rumah lambat, bila mana ahli keluarga kau tanya, kenapa kau datang, kenapa kau balik lambat, kau beritahu sahaja ahli sihir tu tahan aku. Dia suruh aku buat macam-macam apa semua, sampaikan balik rumah pun lambat. Tuan-tuan, ini bukan dikira penipu tuan-tuan, tapi dikira sebagai istilahnya helah. Helah. Untuk lepaskan diri tuan-tuan, helah.
pendeta ni bagi helah kepada Abdullah bin Samir ini untuk jawab tu, agar dia tak dimarahi oleh ahli sihir, dan bila balik pun dia tak dimarahi oleh mak ayah dia. Dan berlakulah macam tu, tuan-tuan. Okey. Dan dijadikan cerita, tuan-tuan. Bila mana proses belajar dengan pendeta tadi dah berada di, orang kata pun dah banyak belajar, mungkin bertahap yang dah level tinggi dan sebagainya. Dan ahli sihir pun dia belajar juga, tuan-tuan. Tapi Abdullah bin Samir ni lebih berminat belajar dengan pendeta tadi berbanding daripada ahli sihir ni tadi. Dia belajar juga, datang belajar, tapi mungkin dia kurang take note kot. Okey. Sampaikan satu hari, tuan-tuan. Sampaikan satu hari, dan perjalanan dia nak pergi ke istana tu, dia diuji. Okey. Dia diuji dengan satu laluan yang tiba-tiba laluan tu ada binatang buas, tuan-tuan. Ada binatang buas. Yang binatang tu dia halang penduduk kampung nak lalu dan sebagainya. Menyebabkan penduduk kampung pun takut nak lalu lah. Tak, binatang buas tu wallahu alam apa benda pun, tuan-tuan, tak tahu, wallahu alam. Tapi binatang buas lah, tuan-tuan. Dia menghalangi perjalanan orang kampung nak ke seberang, contohnya. Dan dia pun nak ke seberang pun tak dapat. Jadi dapat binatang tu. Lalu apa dia buat, tuan-tuan? Dia pergi ambil batu kecil, dan disebut, dia kata, nebal batu, dia kata, aku nak try ilmu aku, dia kata. Dia kata, ya Allah, aku bermohon kepada engkau, ya Allah, kalau ilmu pendeta tadi yang engkau redai lebih bagus daripada ilmu ahli sihir itu, aku baling batu ni, kalau kena binatang tu, maka matilah, dia kata. Artinya, kalau kata ilmu pendeta tu betul, dan engkau redai ilmu pendeta tadi untuk aku belajar, engkau matikan binatang buas tu. Artinya macam itulah. Kalau tak mati, artinya ilmu tukang sihir tu betul lah. Macam tu. Jadi dia ambil batu tu dan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dan dia baling, tuan, dia baling. Dan dia baling, tuan-tuan, memang binatang tu mati. Ada setengah riwayat kata binatang tu lari tempat lain. Wallahu alam lah. Ada setengah riwayat kata binatang tu mati. Okey. Artinya dia kata apa? Dia kata, ya Allah, betul lah, dia kata. Artinya ilmu pendeta tu lebih benar dan lebih Allah redai berbanding ilmu ahli sihir. Lalu dia pun datang pergi jumpa dengan pendeta tu kat dalam gua. Dia kata, wahai Tok Guru, dia kata, tadi dalam perjalanan ke sini aku jumpa satu binatang. Dan di situlah kisah berlaku sebagainya. Apa minta dia kata, wahai anakku, mulai hari ini kau dah lebih baik daripada aku dah. Artinya Tok Guru ni dia bukan nak bangga diri, tidak, tapi dia tawaduk. Dia kata, wahai anakku, mulai hari ini engkau lebih baik daripada aku. Dan sebenarnya ilmu yang kau dah belajar, kau dah dapat amalkan dah. Jadi kau kena hati-hati. Selepas ini engkau akan lebih diuji dan lebih diuji tentang keimanan kau tu. Cuma satu kata, ada perkataan Tok Guru dia, kalau engkau diuji dengan bermacam-macam, jangan bagi tahu aku di sini. Dan jangan bagi tahu tentang kewujudan aku dekat sini, kata pendeta tadi. Artinya, jangan cakap apa-apalah. Dan diamlah kan. Maksudnya kalau kata dia diuji sebagai pun, jangan bocorkan rahsia yang kau belajar ni daripada aku. Macam itulah, tuan-tuan. Okey. Dan dia pun terus ke istana. Okey. Dan bila mana itu berlaku, tuan-tuan, maka bila mana Abdullah bin Samir ini, semakin hari semakin orang kata dah beramal dengan ilmu dia. Masa dia baling binatang ni, tuan-tuan, orang saksikan, tuan-tuan, orang nampak dia baling. Dan bila ni dia baling batu tu, orang nampak, oh hebat budak ni, dia kata. Orang kampung tak berani, tuan-tuan, nak lalu. Orang kampung tak berani nak baling binatang tu, tuan-tuan. Tapi Abdullah bin Samir ini, dia ambil batu kecil saja, dan dia doa kepada Allah, kalau betul ilmu tu betul, dia baling, mati. Nanti orang tengok, oh hebat budak ni. Lalu cerita tu menjadi buah mulut orang kampung. Dan dipendekkan cerita, tuan-tuan, mulalah tersebarnya sampai ke istana tentang kehebatan anak muda ini yang dapat menyembuhkan pelbagai penyakit. Yang buta celik kembali, yang sakit kulit, sopak dan sebagainya sembuh dan sebagainya. Maksudnya semua sembuh lah, tuan-tuan. Sampailah cerita ini ke istana. Lalu apa yang berlaku, tuan-tuan? Raja tak tahulah siapa budak tu. Ingatkan budak tu lain lah. Rupanya budak tu budak yang istana tadilah. Okey. Dan dipendekkan cerita, tuan-tuan, sepupu raja ni, dia sepupu ataupun merangkap orang kata mungkin tengku mahkota ke, wallahu alam, tuan-tuan, orang istana juga, dia buta, tuan-tuan, buta sejak daripada lahir. Lalu raja ni pun cakap, dia kata, wahai sahabat aku, wahai pembantu aku, engkau tu buta,
sejak lahir. Dan aku dengar ada seorang budak yang dah power dah. Dah power, yang dah boleh sembuhkan mata dan sebagainya. Dia cuba kau try pergi. Kau try pergi. Okey. Lalu dia pun pergilah. Sepupu ni pergi jumpa budak Abdullah bin Samir ini tadi. Dan bila pergi tuan-tuan, dia pun bercerita. Dia kata, aku dengar cerita engkau di sekian ni. Lalu dia kata apa? Macam inilah dia kata. Aku teringin nak nampak dunia ni macam mana. Kata pembesar ni tadi. Kata sepupu raja ni tadi yang buta ni. Jadi aku nak kau pulihkan mata akulah. Aku nak tengok. Tentang ganjaran kau jangan risau. Apa jua yang kau nak aku boleh bagi. Sebab aku ni sepupu raja. Jadi apa benda harta kat istana tu aku boleh bagi, tak ada masalah. Kau minta je benda pun. Tapi tuan-tuan, Abdullah bin Samir ini, dia bukan orang kata mata duitan pun tuan-tuan. Tak kisah pun. Dan apa dia kata? InsyaAllah aku boleh sembuhkan, dia kata. Cuma satu syarat dia kata. Apa dia? Engkau kena beriman dengan Tuhan aku. Beriman dengan Allah SWT. Sebab yang menyembuhkan bukan aku, kata dia. Yang menyembuhkan penyakit-penyakit datang jumpa aku ni adalah Allah SWT. Bukan aku menyembuhkan. Siapa tu Allah? Kata pemuda tadi. Allah tu adalah yang menciptakan kita semua. Allah yang menciptakan aku, menciptakan engkau, dan juga raja sepupu kau tu pun Allah yang menciptakan. Lalu dia pun tanya. Pembesar yang buta dia tanya, betul ke ada Tuhan lain selain daripada raja? Dia kata ada. Sebab kalau betul engkau nak sembuh penglihatan kau, kau berimanlah kepada Allah. Ikutlah aku beriman kepada Allah SWT. Nescaya aku akan doa kepada Allah, kau akan dapat melihat kembali. Kata pemuda tadi. Lalu dia pun duk fikir-fikir, kata, yelah tak kisahlah. Janji aku nampak boleh lihat dunia ni macam mana, aku tak kisah, aku beriman lah. Lalu dia pun beriman kepada Allah. Dan Abdullah bin Samir ni, budak tadi ni, dia pun doa kepada Allah, ya Allah, kau pulihkanlah penglihatan pembesar tadi sekian. Dan selesai berdoa tuan-tuan, disapu dekat mata pembesar tadi, dengan izin Allah tuan-tuan, dapat nampak dunia ni celik. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi terkejut dia. Kata, ya Allah, betul lah dia kata. Dia kata, sedangkan sepupu aku tu raja. Raja tu pun kata mengaku Tuhan, tak dapat pulihkan mata aku ni, tetapi Tuhan kau Allah boleh pulihkan aku. Maksudnya hebatlah tuan-tuan lagi. Hebatlah Allah ni daripada raja ni, dia kata. Lalu dia pun dah beriman kepada Allah tuan-tuan. Lalu dia pun baliklah ke istana. Balik ke istana tuan-tuan, raja tanya, wahai sepupu, dia kata, siapa yang pulihkan mata kau ni? Bukankah kau buta sebelum ni? Lalu dia kata apa? Yang pulihkan aku adalah Allah. Allah adalah Tuhan aku dan juga Tuhan engkau. Kata sepupu tadi. Tuan-tuan, raja tu kan mengaku Tuhan. Dia dengar sepupu jawab macam tu, dia menyirap lah tuan-tuan. Dia kata, kau ajar tau, dia kata ni. Ada Tuhan selain aku ke? Dia kata, ada. Dia kata, siapa yang ajarkan kau ni? Dia tanya. Dia kata, kau nak tahu tak siapa yang ajar aku? Siapa? Anak angkat kau lah. Pemuda yang kau angkat untuk warisi sihir itu, dia yang ubatkan aku. Dan dia kata, ada Tuhan selain daripada engkau. Artinya Allah SWT yang menyembuhkan aku ni. Dan aku beriman kepada mereka. Beriman kepada Allah. Kata pembesar ni tadi. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Raja ni pun marah. Dia pergilah suruh tentera dia tangkap pemuda ni tadi. Pergi tangkap Abdullah bin Samir ni. Ditangkap lah tuan, bawa ke istana. Sampai ke istana tuan-tuan, ditangkap. Diseksa apa semua tuan-tuan. Diseksa. Dan apa berlaku tuan-tuan? Biasa dia kata, kau sembuhkan ni dengan ilmu sihir kau belajar kan? Dia kata, tak. Aku sembuhkan orang sakit. Aku sembuhkan sepupu kau ini bukan dengan ilmu sihir yang aku belajar, tetapi dengan izin Allah SWT. Aku belajar dengan seorang pendeta. Terbongkar rahsia tuan-tuan. Terbongkar rahsia belajar dengan seorang pendeta. Lalu raja dengan marah pun dia panggil lah tentera je pergi cari pendeta tadi. Pendeta tadi, Fimiyun tadi. Pendeta pengikut Nabi Isa kat gua tadi. Lalu ditangkap pendeta tu, dibawa ke istana. Bawa ke istana, dia kata apa? Wahai pendeta, kau keluar daripada agama kau sekarang. Sepatutnya kau kena beriman kepada aku. Kau kena bertuhankan aku, kata raja. Kenapa kau beriman kepada orang lain? Kepada Allah. Kan? Lalu pendeta tu pun diam, tak nak. Dengan kepala tak nak. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sebabkan tak nak, dia pergi ambil gergaji besar tuan-tuan. Gergaji besar. Dalam cerita Piramli, senampang besar kan? Tapi ada gaji besar juga kan? Dia ambil gaji besar tuan-tuan.
Dan riwayat mengatakan bahawa dia belah kepala dia tuan-tuan. Terbelah dua kepala pendeta tadi, rahib pengikut Nabi Isa tadi. Terbelah dua tuan-tuan. Depan mata Abdullah bin Samir dan juga depan mata sepupu dia tadi. Dia tengok tu, terbelah mata terbelah. Lalu berlaku tuan-tuan. Bagaimana tu? Tak keluar juga. Okey, lepas ni kali yang kedua dia panggil pula sepupu dia tadi. Sepupu dia yang buta asalnya, yang dah celik tu dia panggil. Engkau beriman pada siapa? Aku beriman kepada Tuhan budak ini. Kata sepupu dia, aku beriman kepada Allah Tuhan budak ini. Lalu raja dia kata, tak ada. Kau kena keluar agama kau sekarang juga. Kalau tak, engkau naas. Tapi sebab dia yakin. Dia kata apa? Aku bertuhankan dengan kau. Apa yang aku dapat? Aku kekal buta selamanya bertuhan dengan kau. Tapi aku beriman dengan Tuhan budak ni, dengan Tuhan Allah. Dia kata, mata aku celik. Jadi kuat iman dia kat situ. Lalu, dipaksa-paksa pun tak nak keluar juga tuan-tuan. Apa yang berlaku? Dia buat benda yang sama. Dia ambil gergaji, dia belah kepala sepupu dia, terbelah dua juga tuan-tuan. Sama seperti pendeta tadi. Jadi dah 2 orang mati kat sini. Depan mata pemuda tadi, Abdullah bin Samir tadi. Lalu tuan-tuan, raja pun dia kata, dengan nasihat daripada pemerintah Mesir, dia kata, tuanku, budak ni tak boleh bunuh macam ni tuanku. Sebab dia dah famous dah. Orang kampung tahu. Kalau tuanku bunuh dia macam ni, bunuh dia dekat istana macam ni, maka orang akan menindas tuanku lah, akan marah kat tuanku lah. Sebab orang dah menganggap budak ni hebat dah, power dah tuanku. Jadi nak buat macam mana? Dia kata kita bunuh dekat luar. Lalu apa dia buat? Okey, dia kumpulkan tentera-tentera je. Kau pergi bawa budak ni, bawa pergi ke atas satu gunung, dia kata. Atas gunung tu, kau campak kat gunung tu. Maksudnya kau bunuh situ gunung lah sebagainya. Bunuh kat gunung tu, pandai-pandailah dia kata. Campak daripada gunung tu ke bawah ke sebagainya. Kau nak cincang ke kata raja tu. Jadi orang tak tahu. Dan apa yang berlaku tuan-tuan? Bila mana sampai ke gunung tu tuan-tuan, Abdullah bin Samir ni berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia kata, selamatkan aku daripada keganasan orang ini dan seluruh umatmu. Maksudnya keganasan-keganasan yang tak baik ni lah. Dan tuan-tuan, menyebabkan budak ini dia ikhlas belajar tuan-tuan. Walaupun peringkat awalnya dia untuk belajar sihir, tapi dalam perjalanan tu dia tertarik dengan pendeta tadi dan dia ikhlas nak mendalami tentang ilmu agama. Dia ikhlas dalam bab belajar pengikut Nabi Isa AS tadi. Dia ikhlas belajar yang menyebabkan dia jadi seorang manusia yang mustajab doanya. Dan dia doa pada Allah, ya Allah, selamatkan aku daripada keganasan ini, ya Allah. Selamatkan aku daripada keganasan ini. Selamatkan aku daripada keganasan ini, berlaku kejahatan mereka. Selamatkan aku daripada kekuasaan mereka ni. Dan berlaku tuan-tuan, Allah makbulkan doa ni tuan-tuan. Pengawal yang bawa dia tadi ke atas gunung tu bergoncang tuan-tuan. Gunung tu bergoncang, bergegar, dan seluruh pengawal raja tadi jatuh bergelimpangan tuan-tuan. Jatuh mati terus tuan-tuan. Kecuali budak tadi. Kecuali Abdullah bin Samir tadi. Dia selamat. Dan dia pun turun daripada gunung dan dia berbalik ke istana tuan-tuan. Dia buat apa? Kalau kita agak-agak tuan-tuan, dah selamat macam tu, cak libut lah tuan-tuan. Selamatkan diri tuan-tuan kan. Buat apa nak pergi istana balik? Tapi tidak budak ni. Abdullah bin Samir dah selamat, dia pergi ke istana. Dia kata, kenapa kau di sini lagi? Dia kata, mana pengawal aku? Pengawal raja semua dah habis dah. Dia kata, Allah melindungi aku. Allah yang selamatkan aku. Allah yang binasakan semua pengawal kau. Dia kata, tak boleh jadi ni. Dia kata, budak ni mencabar langsung ni. Dia kata. Dan raja ni tadi pun panggillah tim yang kedua pula. Dia kata, kau pergi bawa budak ni, bawa naik kapal dan bawa ke tengah laut. Sampai kat tengah laut, kau campak budak ni ke bawah, bagi makan jerung. Macam itulah lebih kurang, tuan-tuan. Bagi makan jerung. Dan pengikut raja ni ikutlah, pengawal ikutlah apa yang perintahkan raja tadi. Sebab dengan Tuhan ni ikutlah. Dan tuan-tuan, sekali lagi Abdullah bin Samir panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, pelihara aku daripada kejahatan mereka ini dan kekuasaan mereka. Allah makbulkan doa dia sekali lagi tuan-tuan. Tapi yang berlaku tuan-tuan, kapal tadi dipukul ombak. Tu ombang ambing tuan-tuan. Satu persatu pengawal raja tadi jatuh ke dalam sungai. Dalam laut tadi jatuh. Semua ni jatuh tuan-tuan. Tinggallah
pemuda tadi seorang diri, Abdullah bin Samir tadi. Lalu dia pun patah balik ke istana, tuan-tuan. Kali kedua, tuan-tuan. Dan selamat kali kedua, dia pergi juga ke istana, tuan-tuan. Kalau kita nak buat apa, tuan-tuan? Tapi niat dia baik, tuan-tuan. Dia nak menunjukkan kepada raja tu sesungguhnya ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada engkau, daripada raja tadi. Tu niat dia baik, tuan-tuan. Dan dia balik ke istana. Sampai ke istana, tuan-tuan, raja terkejut. Macam mana aku boleh hidup? Mana pengawal aku? Kata Abdullah bin Samir, pemuda tadi, dia kata, sesungguhnya Allah yang memelihara aku, Allah yang menjaga aku, Allah telah membinasakan seluruh pengawal-pengawal kau jatuh ke laut. Lalu dia kata, memang cik pasal lah kau ni, kata raja ni. Lalu budak tu sambung, dia kata, wahai raja, dia kata, tidak ada seorang pun yang boleh membunuh aku, kau pun tak boleh bunuh aku, kecuali ikut rancangan aku. Macam mana tu, dia kata? Okey, engkau kena salibkan aku di satu kawasan yang sangat lapang, dia kata, dan panggil seluruh penduduk engkau, panggil seluruh rakyat, perhatikan dan saliblah aku kat tengah tu, dia kata, dan nak bunuh aku cara begini, dia kata, kau ambil anak panah dekat busur aku ini dan menggunakan panah kau. Ambil anak busur panah, ambil anak panah. Artinya dia kata, pemuda ni kata, ambil anak panah aku ni dan gunakan busur kau. Terbalik. Dan panahlah aku. Tapi nak panah tu kena sebut Bismillahi Rabbi ala gulam. Kata, dengan nama Allah, Tuhan atas budak ini. Macam tu. Dan kau lepaskan busur tu dan aku akan mati macam tu. Lepas tu raja ni kata, confirm ke? Confirm. Kalau lepas ni kau buat macam-macam lagi, memang tak akan mati juga aku ni, kecuali nak bunuh aku, kau kena buat macam tu. Diulang lagi. Kau kumpulkan orang kampung semua dekat tanah yang lapang. Lepas tu kau salibkan aku, kau ambil anak panah aku dan guna busur kau, dan sebelum kau panah tu, kau kena sebut Bismillahirrabbi hadza gulam. Hadza ala gulam. Maksudnya, dengan nama Allah, Tuhan ke atas budak ini. Lalu raja pun buatlah. Dia pun kumpulkan orang kampung sebagainya, tuan-tuan, orang kampung sebagainya. Dan diikut perancangan apa yang budak tu suruh, dia pun buat, disalibkan sebagainya. Dan nak panah, dan dia mula tarik busur. Dan dia ingat, tarik busur tu, tuan-tuan, dia pun tarik. Okey. Dan dia sebutlah Bismillahirrabbi ala hadza gulam. Dengan nama Allah, Tuhan ke atas budak ini. Lalu panah tu dilepaskan. Panah tu lepaskan, pop, kena pada dada budak tu. Budak tu sempat pegang, tuan-tuan, dan budak tu pun syahid, tuan-tuan. Mati kat situ. Bila dia mati, tuan-tuan. Orang kampung saksikan, dia kata, kami beriman pada Tuhan budak ini. Raja dengar tu terkejut. Apa hal pula orang kampung ni, dia kata. Lalu pembesar dia pun bisik pada raja, wahai raja, dia kata, dia tengok tadi kau sebut dah, kau beriman pada Tuhan budak ini, dan bila kau tembak tu, budak tu mati, dia percaya. Maksudnya kau pun dah beriman pada Tuhan ni. Maksudnya orang kampung semua dah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia nampak raja tu dah beriman dah. Jadi semua beriman kepada Tuhan budak ini. Siapa Tuhan budak ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh budak kampung, tuan-tuan, beriman kepada Tuhan budak tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bertambah marahlah raja ni, tuan-tuan. Dan apa yang berlaku? Dia perintahkan kepada pengikut-pengikut yang setia ni, pergi gali parit. Dia kata, gali parit. Dia kata. Dan dalam riwayat mengatakan bahawa parit tu panjangnya 40 hasta, tuan-tuan. 40 hasta berapa kilometer? 40 hasta lebih kurang dalam sampai 40 kilometer kot, lebih kot. 40 hasta, parit tu panjang, tuan-tuan. Maklumlah, satu kampung, tuan-tuan, satu negeri dah beriman kepada Tuhan budak tu tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tinggal berapa kerat saja. Lalu raja mengarahkan pergi gali parit yang riwayat kata sepanjang 40 hasta dan selebar 12 hasta. Okey, apa yang berlaku, tuan-tuan? Lepas digalikan parit tu dan dinyalakan api di dalamnya. Masukkan kayu bakar dan nyalakan api. Lalu dia pesan,
Siapa yang mengaku beriman kepada Tuhan budak tu, tak beriman kepada aku campak dekat parit ni. Aku campak dekat parit yang berapi ni. Lalu mereka semua percayalah. Sebab apa tuan-tuan? Selama ni beriman kepada raja ni tak buat apa-apa pun. Tetapi bila beriman kepada Tuhan budak tu Allah SWT, nampak tak kuasanya bagaimana? Lalu ramai beriman kepada Allah. Sampailah tuan-tuan, seorang demi seorang dicampakkan ke parit tadi. Parit tadi. Sampailah turn seorang ibu yang sedang mengendongkan anaknya. Seorang ibu yang mengendongkan anak dia kecil lagi, sekitar 2-3 bulan begitunya tu dengan anaknya. Dia pun, raja tanya, kau beriman pada siapa? Mak tu cakap, beriman kepada Tuhan budak tu. Keluar sekarang, kau beriman kepada aku? Kata raja tu. Mak budak ni ragu-ragu. Dia risau, dia kata, kalau aku terjun, bukan saja aku mati, tapi anak aku pun mati. Lalu dengan takdir Allah tuan-tuan, budak tu bercakap. Budak di kendong tu bercakap. Dia kata, mak, jangan risau mak. Kita berada di jalan yang benar. Dengar macam itu tuan-tuan, mak tadi pun lompat terjun dekat parit tadi tuan-tuan. Dan mati syahidlah semua tuan-tuan dalam parit yang berapi tadi. Itulah kisah tuan-tuan. Sebab tu Allah melaknat qutila ashabul ukhdud. Allah membinasakan orang yang buat parit tu. Sebab apa? Dia membunuh ramai orang beriman kepada Allah SWT. Sebab raja tadilah dah bunuh semua orang yang beriman tadi. Sebab itu dalam Al-Quran tuan-tuan, Allah melaknat akan golongan ini. Artinya tuan-tuan, ashabul ukhdud ini orang kampung yang berada di Najran tersebut, di mana orang kampung yang membuat parit tu, yang kaum Allah laknat mereka. Sebab apa tuan-tuan? Mereka tak menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka beriman kononnya kepada raja tadi yang tak boleh buat apa-apa. Tuan-tuan, iktibar dari perkataan ini tuan-tuan, tuan lihat iktibarnya apa tuan-tuan? Bab dakwah tuan-tuan, seorang Allah datangkan dalam kisah ini dakwah seorang pemuda. Seorang pemuda yang bukan sahaja cukup muda, tetapi sebab keikhlasannya menuntut ilmu, ketawadukannya beramal dengan ilmu yang dipelajari dengan pendeta tadi tuan-tuan, menyebabkan iman ni sangat kuat tuan-tuan. Kita hari ini tuan-tuan, tak kena pun cabaran macam tu tuan-tuan, tetapi iman kita Allahu Akbar tuan-tuan, lemah sangat tuan-tuan. Budak tadi tuan-tuan dibunuh, disalib tuan-tuan, nampak depan matanya pendetanya, tok gurunya kena belah dengan gergaji tuan-tuan, tak gentar pun iman dia tuan-tuan. Dia nampak sepupu raja tu kena belah kepala ni tuan-tuan, tak gentar pun tuan-tuan. Dibawa ke atas gunung tuan-tuan, nak dicampak tuan-tuan, tak gentar pun tuan-tuan. Sempat berdoa kepada Allah tuan-tuan, selamat dia daripada kecelakaan tuan-tuan. Dibawa ke tengah laut tuan-tuan, untuk dihumbankan ke tengah laut, berdoa kepada Allah tuan-tuan, selamat dia tuan-tuan. Pengikut pengawal semua habis tuan-tuan. Dia patah balik jumpa dakwah kepada raja. Sampaikan dia sendiri suggest kepada raja, nak bunuh aku kena buat sekian-sekian. Cara tu tuan-tuan, dia nak merendahkan martabat raja tadi. Tapi raja ni tak faham tuan-tuan. Konon-kononnya raja ni memang, raja tu orang kata apa, time tu bodoh sangat, tak faham, tak pandai dah tuan kan. Patutnya dia diperbodohkan oleh budak tadi. Yang menyebabkan bila raja tu beriman kepada Tuhan budak tu tadi, satu kampung beriman kepada Tuhan budak, kepada Allah SWT. Dan menyebabkan iman mereka walaupun sekejap tuan-tuan, tetapi mendalam. Sebab apa tuan-tuan? Wa syahidi wa mashhud. Sebab mereka saksi depan mata mereka sendiri. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah SWT, pegangan dia sangat kuat tuan-tuan. Itu juga yang kita tuan-tuan, kita hari ini tuan-tuan, diuji dengan pelbagai ujian tuan-tuan. Jangan gentar, jangan takut tuan-tuan. Yakin dan percaya Allah ada bersama kita tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ingat balik tuan-tuan pesanan Luqmanul Hakim kepada anak dia. Fasbir ala ma asabak. Bila mana kita dah beriman kepada Allah, kita akan diuji dan diuji. Dan di situlah tuan-tuan Allah nak melihat seteguh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kuat beriman kepada Allah,
Semakin kita dekat dengan Allah, tuan-tuan, semakin kuat ujian daripada Allah datang kepada kita untuk menguji keimanan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita nak beriman kepada dekat dengan Allah, mengamal dan sebagainya, tuan-tuan, semakin banyak ujian yang didatangkan kepada kita. Dan ingat, tuan-tuan, Allah tidak akan datangkan ujian kepada hamba-Nya melainkan Dia mampu untuk atasi sebut, tuan-tuan. Itu sebab ujian yang kita ada, tuan-tuan, laluilah dengan tenang, dengan sabar, tuan-tuan. Bermohonlah kepada Allah. Setiap apa, tuan-tuan? Dan surah yang lain, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kepayahan tersebut, setiap kesukaran tersebut ada bersamanya kesenangan, ada bersamanya kemudahan, ada bersamanya jalan keluar. Sebab itu, tuan-tuan, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang sering tingkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu, aku akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ambil iktibar kisah Ashabul Ukhdud ini. Kisah di mana mereka yang beriman ramai-ramai kepada Allah SWT, mereka tak gentar pun. Hatta mereka dihumban ke parit yang berapi sekalipun, mereka tetap beriman kepada Allah, tuan-tuan. Tak takut, tuan-tuan. Mereka semua mati syahid, insya-Allah, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, para muslimin, para jemaah dan penonton sekalian, inilah serba sedikit kisah Ashabul Ukhdud yang Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam surah 85 Suratul Buruj, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Berkisah tentang binasalah, kata Allah, Ashabul Ukhdud, golongan mereka yang menggali parit. Sebab mereka gali parit itu mereka untuk membakar orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan, ambil kisah ini untuk sama-sama kita perbaiki iman kita, tuan-tuan. Jangan takut, tuan-tuan, kita baru diuji dengan COVID-19, tuan-tuan. Jadi ingat, banyakkan doa kepada Allah. Ni ujian untuk kita semua, tuan-tuan. Tak tahu siapa dosa. Mungkin dosa kita sendiri, tuan, mungkin dosa saya dan sebagainya, tuan-tuan. Kita bertaubatlah kepada Allah, bermohon kepada Allah, dan tingkatkan takwa kita kepada Allah. Perbaiki kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, tuan-tuan? Perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Walaupun kisah ini ringkas, 5 ayat saja, tuan-tuan, tapi iktibarnya dalam hadis tadi banyak cerita, tuan-tuan. Nabi terangkan dalam hadis panjang lebar untuk kita mengambil iktibar sama-sama. Mudah-mudahan, tuan-tuan, Allah bantu kita untuk kita berubah jadi insan yang terbaik. Bermohon kepada Allah, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan insya-Allah, tuan-tuan, kita bertemu lagi pada minggu depan, insya-Allah, untuk saya kongsikan lagi kisah-kisah ibrah daripada Al-Quran, untuk sama-sama kita mengambil iktibar dan kita motivasikan dalam kehidupan seharian kita jadi insan yang terbaik, insya-Allah. Jadi sesungguhnya, tuan-tuan, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman yang tuan-tuan terima datang juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan saja, tuan-tuan. Adapun yang buruk, kelemahan itu datang daripada dosa saya sendiri, tuan-tuan. Kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah SWT. Astaghfirullahalazim, ampunkan saya. Kalau ada yang tersinggung, ada yang terkasar bahasa, tersinggung perasaan, minta maaf, tuan-tuan. Jumpa lagi dalam slot kuliah Tadabbur Al-Quran online di page Surah An-Nur Fasa 2A, untuk kita berkongsi dengan lebih banyak cerita lagi, insya-Allah, tuan-tuan. Mudah-mudahan, doakan saya sihat, tuan-tuan, untuk sama-sama sihat agar kita dapat berkongsi lagi, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat malam.